Baik, warga Johor siap sedia untuk turun menunaikan tanggungjawab pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Tinjauan Esrawani di Pasar Tani Datin Halimah mendapati bukan sekadar mahu menunaikan tanggungjawab, ada juga yang menuntut wajah baharu diketengahkan untuk mengemudi pentadbiran negara. Ya ada perubahan sikit lah. Ada perubahan sikit lah untuk macam kita peniaga kan. Orang pun makin kurang sekarang. Peniaga pun makin ada yang customer pun banyak dah kurang sangat sekarang ni. Okay, macam semasa tadi macam kekal sana, dia dalam bertutup. Itu tak ada orang nak, mungkin orang nak pergi tempat lain, banyak pergi tempat lain kan. Macam tu. Menurut Muhammad Norman Osman, nak atau tidak, rakyat perlu turun demi tanggungjawab. Kena turun lah sebab dah tanggungjawab kita kan sebagai rakyat kan. Menang kalah tu belakang cerita lah, yang penting kita ngundi. Kalau boleh itulah nak muka baru lah kan. Lembaran baru kan, buka muka baru. Itulah. Okay, harapan saya biar kali ni ekonomi kita biar tak ada macam terbeban lah pada rakyat. Macam telur pun susah nak cari, minyak pun susah, harga pun naik kan. Harap-harap kali ni kita pun tak kira lah apa pun parti mana pun. Yang penting kita rakyat sama. Yang penting kita rakyat sama-sama ni lah. Mengikut tanggungjawab sama lah. Selain itu, apa yang penting bagi Harry Yunizal Muhammad Noor adalah soal kestabilan politik termasuk usaha mengukuhkan ekonomi. Kami rakyat Malaysia ni mengharapkan sesiapa yang berpilih nanti dapat menstabilkan keadaan negara daripada untuk ekonomi dan juga mencekap keamanan. Mungkin sekarang ni krisis COVID yang baru-baru hampir nak selesai ni, harap dapat diteruskan lagi ke dia punya kestabilan dan pemimpin yang dipilih nanti mampu menjana ekonomi negara yang lebih baik lagi. Baik, itu antara penduduk ataupun rakyat yang ditemui menyuarakan pandangan mereka berkenaan dengan PRU 15 yang sudah semestinya menjadi tumpuan kita dalam masa ini. Pelbagai isu dan cabaran yang berlaku dalam negara ini sejak 2 tahun, terutama sekali sebelum pandemik selepas pandemik berlaku, dan kita lihat bagaimana ini mencorakkan keadaan semasa negara. Dan semestinya PRU ke-15 ini kita lihat bagaimana ia sebenarnya dapat mencorak pengundi untuk mengenal pasti kriteria ataupun memilih kualiti terbaik dalam mencari wakil rakyat mereka yang bagi mewakili suara mereka di Parlimen. Dan untuk bersama dengan kita pada jam ini, Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad dalam talian ketika ini. Ya, saya. Ya, Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada jam ini. Kita melihat kepada pastinya keterujaan kita ketika ini adalah untuk mengundi pada tarikh yang seperti diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, yang mana kita tahu, kalau boleh saya kongsikan ataupun recap kepada anda beberapa tarikh penting, yang mana hari penamaan calon akan berlaku pada 5 November, hari mengundi awal 15 November dan hari mengundi adalah pada 19 November 2022. Dan kita di Esrawani ini juga sangat menggalakkan untuk mereka di luar sana yang layak untuk mengundi sama-sama turun mengundi pada tarikh-tarikh yang ditentukan oleh SPR ini. Dan pastinya kita di sini juga sangat menggalakkan mereka untuk turun mengundi tidak kira apa jua keadaan yang berlaku selepas ini. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya isu dan cabaran dalam negara ini membuatkan pengundi untuk mengenal pasti kriteria terbaik atau kualiti yang mereka cari untuk memilih individu yang mewakili suara mereka. Apa pandangan Prof? Ya, bagi saya sudah tentulah pengundi pada kali ini mahukan calon-calon yang mempunyai kepribadian yang bersih, mempunyai integriti yang tinggi. Kerana mereka telah melihat berdasarkan kepada pengalaman sebelum ini, di mana kadang-kala apabila ada calon-calon yang tidak berintegriti, mempunyai kes-kes tertentu, maka dia pasti akan menyukarkan mereka ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Dan apatah lagi kita melihat dalam kemelut politik yang melanda negara selama lebih kurang 4 tahun, maka pelbagai isu yang telah diketengahkan terutama dengan pencapaian wakil-wakil rakyat mereka yang mungkin dari satu segi mereka tidak berpuas hati kerana yang diletakkan itu bukanlah mereka yang betul-betul mempunyai
pengalaman, betul-betul mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Jadi sudah tentulah kita melihat bahawa sesungguhnya harapan pengundi pada kali ini adalah amat tinggi. Dan sebab itulah saya sangat bersetuju dengan pendekatan yang diambil oleh pengurus CBN di Johor yang menyatakan bahawa UMNO Johor sangat committed untuk memastikan bahawa muka-muka baru yang akan diletakkan sebagai calon, dan beliau turut menyatakan lebih 70% yang akan diletakkan itu adalah mereka-mereka yang merupakan muka baru. Jadi bagi saya ini sangat penting kerana ia membolehkan pengundi-pengundi mempunyai calon-calon yang mereka rasakan mampu untuk membawa perubahan. Apatah lagi kita lihat masyarakat telah pun sebelum ini dimomokkan dengan pelbagai isu, pelbagai konflik yang tidak berkesudahan. Jadi sudah tentulah mereka mahukan satu permulaan yang baru, dan sudah tentulah ini boleh dilakukan apabila calon-calon yang diletakkan itu adalah calon-calon yang baru yang mungkin tidak ada apa-apa isu sebelum ini. Jadi bagi saya perkara-perkara ini perlu dipertimbangkan oleh parti-parti yang ingin bertanding. Dan satu faktor lagi juga yang penting ialah kita dapati bahawa pengundi-pengundi muda akan menjadi antara sebahagian daripada peratusan pengundi yang agak besar. Ya, kalau kita lihat yang paling besar ialah daripada 18 hingga 29 tahun. Jadi ini juga merupakan satu faktor yang sangat penting kerana mereka ini pastilah akan melihat calon, walaupun mungkin kefahaman mereka terhadap politik tidak begitu tinggi, namun sudah tentulah mereka akan mencari calon-calon yang boleh dekat dengan mereka, calon-calon yang memahami hasrat dan aspirasi mereka. Jadi sudah tentulah suara-suara generasi milenial ini perlu didengari kerana mereka juga mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Jadi seharusnya mana-mana calon yang ingin mendapat undi daripada golongan milenial ini perlulah mencari apakah pendekatan terbaik dan apakah agenda-agenda penting yang boleh menarik minat pengundi-pengundi muda ini untuk mengundi mereka. Jadi saya kira sudah tentulah 2-3 faktor ini, iaitu calon bersih, berintegriti, calon yang tidak terpalit dengan apa-apa isu, calon yang mungkin baru dari segi tidak pernah bertanding tapi mungkin mempunyai pengalaman dalam politik, calon yang mungkin daripada orang tempatan, dan yang terakhir bagi saya calon-calon muda juga mungkin boleh menarik minat pengundi-pengundi muda yang merupakan kalau dari age group kita dapati mereka ini adalah yang teramai sekali dalam peratusan pengundi pada PRU ke-15 nanti, iaitu dari 18 hingga 29 tahun. Dan pastinya seperti yang Prof katakan tadi, dengan latar belakang calon yang akan diketengahkan ini, ianya akan dinilai bukan sahaja secara am tetapi juga golongan belia ini yang kita lihat memang sudah tahu dengan apa yang berlaku sejak Domenjak ini, yang mana kita tahu ada wujudnya kluster mahkamah dan juga sebagainya. Dan mereka ini mungkin akan dicalonkan untuk bertanding dalam PRU ke-15, tapi kita juga nak melihat dalam prospek yang mana bagaimana untuk kita memperluaskan pemahaman rakyat terhadap calon masa depan di sesuatu kawasan itu bagi memilih pentadbiran yang berkualiti selepas ini. Apa peranan yang mungkin boleh dimainkan oleh agensi tempatan? Yang pertama selanjutnya kalau kita lihat sebelum ini PRN di Melaka dan di Johor, kita dapati ramai calon-calon muka-muka baru yang diketengahkan. Dan kita dapati kebanyakan muka-muka baru ini memang mampu untuk memenangi hati pengundi dan mereka telah pun menang. Jadi bagi saya ini satu perubahan yang agak drastik dalam landscape politik negara, di mana apabila diletakkan banyak muka-muka baru dan mereka juga berkeupayaan untuk menang. Jadi ini merupakan satu pertanda bahawa mungkin masyarakat pada hari ini mahukan calon-calon yang baru, calon-calon yang berkebolehan, calon-calon yang berintegriti, bersih. Jadi ini mungkin sesuatu yang kita dapati keluar daripada hasrat dan naluri pengundi-pengundi itu sendiri, dan ini sesuatu yang perlu difahami juga oleh parti-parti politik. Jadi bagi saya pada kali ini gabungan di antara muka baru dan muka lama itu sangat penting kerana ia akan menambahkan keyakinan lagi kepada masyarakat bahawa sistem demokrasi kita ini mampu untuk memberikan satu
gambaran ataupun satu perjalanan politik yang boleh melaksanakan apa juga dasar-dasar yang akan diluluskan oleh kerajaan nanti. Kerana rakyat mahukan bahawa apabila seseorang calon yang dipilih itu nanti menjadi wakil rakyat, maka mereka mampu untuk melaksanakan tugas dan yang lebih utama mampu untuk memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan masyarakat. Jadi yang inilah yang kalau kita lihat kelompongan yang berlaku sebelum ini, kita dapati rakyat, rungutan daripada rakyat sendiri ialah banyak isu-isu yang berlaku di dalam negara akibat daripada COVID dan juga akibat daripada kelembapan ekonomi dunia yang juga turut melanda ekonomi negara kita, di mana banyak rakyat yang terkesan, mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak dapat meneruskan kelangsungan kehidupan, peningkatan kumpulan B40 bukan saja di kalangan B40, kumpulan M40 juga banyak yang turut terkesan sehingga mereka juga jatuh ke tahap B40 dan kita dapati inflasi yang semakin meningkat akibat daripada kenaikan harga barang. Jadi banyak rakyat-rakyat terkesan dan mereka mahukan supaya mana-mana calon yang dipilih nanti mampu untuk melaksanakan tugas mereka dan membawa apa-apa agenda yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan masyarakat ini ke parlimen supaya dasar-dasar yang akan digubal itu mampu untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak kira sama ada muda ataupun tua, itulah yang dihasratkan oleh masyarakat. Baik, itu pandangan yang cukup ringkas dan padat diskusi kita bersama dengan Ketua Kluster Takbir Urus dan Integriti Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Pastinya kita akan bawakan Dr. Ahmad Martada ini dalam segmen kita yang seterusnya dalam Malaysia Memilih untuk berbincang ataupun bercakap berkenaan dengan pelbagai lagi topik menarik menjelang PRU ke-15. Semoga diskusi ini mencorakkan lagi demokrasi Malaysia menjelang tarikh pengundian itu nanti. Saya kira itu sahaja Malaysia Memilih pada jam ini. Saya Nik Senyambar. Selamat hormat.